patah balik. Soalan hanya berkenaan mengenai acidic medium untuk soalan untuk equation yang kedua ni. So kenapa boleh tahu acidic medium? Sebab dapat soalan dia hanya bagi tahu H+. So awak balance kan sehingga acidic medium saja. So tak payah ni tak adalah yang tiba-tiba ada H-. So in the end awak akan dapat 2 MnO4 minus 5 H2SO3 2 Mn2 plus 3 H2O 5 SO4 2 minus dengan 4 H plus lah. So kalau tak pasti, contoh Alia, awak bila tengok balik, kenapa tiba-tiba kenapa ada O2 Macam mana boleh dapat O2? Sebab soalan macam mana awak boleh datang tiba-tiba ada O2? Okay, awak salah kat sini lah. Kita bukan tambah O2 Ingat bila kita nak balancekan O, awak kena tambah. Ingat balik step saya tu, tambah H2O. Nak balancekan O kena tambah H2O. Nak balancekan H kita tambah H plus. Kita tambah kat mana? Tambah dekat tempat yang kurang lah. So dalam kes ni alias, so awak punya ni, awak bukan tambah, patutnya kena tambah H2O, bukan tambah O2. So tengok balik step by step pula. Sister Kamil pastikan sampai basic acidic saja. Sebab tengok tan memang sampai 2 MnO4 minus 5 H2SO3 2 Mn2 plus 5 SO4 2 minus 3 H2O dengan 4 H plus. Sampai sini saja punya equation. Sekiranya awak macam confused ataupun awak tak pasti, last punya equation awak kena pastikan balance lah. Betul tak cukup tak Mn ada 2, so Mn ada 2. Kira pula bilangan oksigen dekat reaktan dengan total bilangan oksigen dekat produk sama tak? Kalau sama, yes betul, maksudnya punya balance tu betul lah. Contoh kalau malas nak kira O banyak sangat, tengok H ni ada 10 H. Kat produk sama tak? Ada 10 H. So ini 3, 6, so ada 6 H, 6 tambah 4 H, total betul ada 10 H. Maksudnya betul lah. Reaktan awak ada 10, produk awak pun ada 10 hydrogen. So maksudnya punya balance tu adalah betul. Dan sila make sure bila salin charge ion pun pastikan betul-betul salin lah. Dia hari tu salah salin, dia pergi letak H2SO4. So bila buat balance tiba-tiba dapat salah, maksudnya tak dapat. So sila bila salin equation ataupun nak punya molekul ataupun atom, ion, sila salin dengan betul-betul. Jangan tertinggal charge. Kalau tertinggal charge, tertinggal dia punya salah bilangan elemen, nanti balance pun jadi salah. Okay, itu settle untuk balance yang kedua. Pergi balance equation yang ketiga. So anyone wants to give their answer? Tapi nak bagi answer dia untuk zinc SO4 2 minus tu. Senang je tu pun. Tengok pada soalan equation dia kasih H plus. Maksudnya awak balance hingga acidic medium saja. Jangan nak lebih-lebih. Pergi tengok kami punya. Okay, so kami punya dapat zinc SO4 2 minus 4 H plus dan 2 H2O. So kita tengok kawan awak yang lain dapat sama tak? 4 H plus SO2 H2O. So betul kat situ. And then 4H plus dengan 2 H2O. Ni senang je lah kan sebab dia zinc awak tak ada pun tambah H2O ke, tak ada tambah H plus ke. Dia pun sampai acidic medium saja. So betul lah kat situ. So yang lain tu sila write lah juga. Tu. Okay. Yang lain tu pun boleh tanda lah awak punya masing-masing punya jawapan. Okay, thank you pada yang bagi. So untuk equation ketiga settle, pergi pada equation yang kelima. Saya tinggalkan Cl2 ClO3 minus dengan Cl minus. Hari tu saya tinggalkan soalan ni. Tadi saya bagi tahu lah caranya macam ni kita nak balance kan. Okay, so untuk Cl2. Okay, so benda pertama kita balance kan. Dari hari tu saya dah bagi assign Cl2 dengan Cl minus, Cl2 dengan ClO3. So in the end kawan awak bila buat dapat 4. Betul ke yang lain dapat 4? Saya pun dah close submission dah pun. Okay, kita tengok orang lain. Kita tengok pengantan. Oh ni dapat 6. Macam mana tu?
Apa bezanya Alia? Nazira. Dapat 6. Okey, kita tengok satu-satu. So, ni patutnya 2, yes 2. Lepas tu dengan Cl2, ni ada 2, so 2. Okay, and then sepatutnya kat sini total awak ada 6 H2O, yes 6 H2O. And then total sekarang awak ada 12 H plus kat sini. Kenapa tambah OH minus? Okay, silap awak di sini ya Nazira. Awak kena balance ikut acidic medium dulu. Soalan pun tak bagi tahu apa-apa kan. So kita assume dia sebagai acidic medium. Okay, silap awak, awak pergi letak OH minus sepatutnya. Ini dah 12 hidrogen. Sepatutnya awak kena tambah kat sini. Bukan tambah 12 H2O lagi, salah. Okay, kita kena tambah dengan 12 H plus. Sebab awak punya reaktan awak ada 12 H, lepas tu dekat produk awak pun kita kena tambah 12 H plus. Okay, and then ni tak adalah. So kita dapatkan balik awak punya elektron. So ni kosong-kosong. So ni negatif 2, ini positif 12. Negatif 2, ni positif 12, sepatutnya dapat positif 10. Ni kosong-kosong sebenarnya. Kosong-kosong sepatutnya kat sini betul dah, elektron betul. Cumanya in the end sebabkan awak salah kat situ, OH minus memang salah lah equation awak. Nazira sila betulkan, tak apa, salah tak apa, janji awak tahu awak mana yang awak silap. Ingat, nak tambah OH minus tu nanti selepas awak dah gabung. Nanti kita akan tengok equation seterusnya untuk basic medium. So untuk tan, tengok tan punya. So ni Cl2, yes ni 2 Cl, betul kat situ. And then ada 6 OH. So 6O oksigen, so kita tambah 6 H2O. Sebab tu ada 12 H hidrogen tambah 12 H plus. So elektron kita balance letak 10 elektron. So betul kat situ. Reaction kedua tak ada O, tak ada H. So awak hanya balance klorin sahaja. So betul kat situ. Tapi dia punya elektron tak sama. Sebab tu tan dia buat darab the whole ni dengan darab 5. Yes betul. Dapatlah sama equation, baru kita gabungkan dua equation yang pertama dengan yang kedua ni. Yang pertama dengan kedua. So ingat tempat yang benda yang sama dan pada tempat yang sama, contoh ni Cl2 dengan Cl2, tambahlah, so dapatlah 6 Cl2, 6 H2O, produk awak 2 ClO3 minus, 10 Cl minus, and then 12 H plus. Sebab soalan tak ada bagi tahu hint apa. Kalau soalan tak ada bagi tahu dia acidic ke basic medium ke, tak ada hint, kita terus anggap dia hanyalah acidic medium sahaja. Sehingga acidic medium. So Nazira tengok balik step tu, step by step. So kalau untuk basic, dia lepas kita combine dulu, baru kita teruskan untuk basic punya medium. Tak apa, salah tak apa. So tengok pada tan punya jawapan lah, macam mana dia dapat. Okay, so settle 2, 3 dengan 4 dengan 5. Okay, saya nak bagi tahu soalan nombor 6 ni ada silap sepatutnya NO3 minus. Mesti ramai tak dapat buat. Okay, dia ada NO3 minus. So bila NO3 minus adalah tu sebab kalau awak buat tanpa ada charge NO3 minus, awak takkan dapat dia punya balance basic medium. Nanti awak stuck dekat acidic medium. Okay, tak apa. Kita pergi untuk soalan nombor 7. Ada siapa nak bagi? Cuba bagi jawapan untuk soalan nombor 7, iaitu ni dia bagi hint lah. Ini adalah basic medium. Macam mana kita nak balancekan basic medium pula? Dah. Tengok Alia punya. So dia dapat 4 OH minus 2 H2O P4. Ada satu je, lepas tu 2 H3PO2, 3 minus 2 PH3. Okay. Kalau Alia punya, kalau perasan dia bahagikan 2, ada kurangkan lagi. Sepatutnya macam tu sekiranya awak punya last equation, awak boleh kurangkan lagi faktor dia punya ratio dia, memang macam lah. In the end sebenarnya bukanlah dapat 2P, sebab kenapa? Kita masih lagi boleh
bahagikan lagi supaya kita dapat paling simple iaitu 4 P4 tambah 2H2O tambah 4OH minus jadi 2HPO32 minus dengan 2pH. Selagi dia boleh awak simplifikan lagi, sila simplifikan lagi lah. Jawapan sama betul, kita terima je, tak ada masalah. Tapi kalau boleh sila simplifikan lagi. Jawapan masih lagi betul lah, jangan risau, bukan jawapan yang awak salah. Maksudnya Alia pun betul, dua-dua pun equation betul. Jangan cakap salah, cuma kalau boleh kita simplifikan lagi awak punya equation. Samalah juga untuk Firas. So sila simplifikan lagi. Okay, tiba-tiba dapat 20. Macam mana ni Kamil? Mana awak silapnya ni? P4 4. Betul, tapi lepas tu awak punya O awak ada 4 darab 3, 12. So betul dah. 12 H2O. And then ni total ada 24 H. Tapi sini ada 4, betul dah. And then boleh lain daripada lain ni. Betul dah. Okay, lepas tu 12 H minus, betul dah, sama dengan orang lain. Okay, ni 4, 12, 12 H plus. Maksud ni kosong. Kenapa satu elektron sahaja? Ini awak ada 12 elektron Kamil kat situ. Ada 12 elektron pula. Ada 12 charge dia, 12. Allah, bunyi. Careless. Nampak di situ. So tu ingat depan ni ada ratio ni. Jangan tengok charge ni. Memang tengok charge, kita tengok charge, tapi ratio ni pun kena darat dengan charge. So tengok awal-awal dah salah, habislah ni pun tak dapat markah nanti. Awak hanya dapat markah yang untuk equation pertama dengan bila awak balancekan H plus sahaja. Bawah-bawah ni tak ada markah. Tu saya kata sila tengok equation awak punya charge ion tu betul-betul. Tak apa, mistake sekarang, jangan masa exam tu awak salah. Tak apa. Terima kasih. Ya. Biasa total markah equation ni berapa? Kalau redox ni dalam 4-5 markah lah. Banyak juga kan. Tapi tipis lah kalau acidic medium yang sangat simple macam zinc tadi yang awal-awal tu sangat simple. Dalam 3 markah je macam tu je sebab sangat simple. Awak just directly balancekan tak banyak kan. Dan zinc tadi tu kan. Tadi zinc. Zinc ni sangat simple saja. So dalam 3 hingga 4 markah saja. Tapi sekiranya sehingga basic medium, untuk yang tadi ni banyak sikit lah markah sehingga 5 markah sebab kita akan tengok lepas tu lepas awak dah combine, ni datangnya macam tadi macam Firas ni dia buat, dia tambah kan OH minus sebab kan basic tadi lepas kita dah combine, nak jadikan dia basic kita tambahkan OH minus. Nak tambah OH minus kita refer pada bilangan H plus. So bila awak bilangan H plus awak ada 8 H plus, meaning kita tambah dengan 8 OH minus. Tu ada penambahan lah markah lagi 1-2 markah kat situ. So untuk basic medium boleh sampai 5 markah lah pada equation tersebut. Okay, so settle. So tadi saya dah beritahu Haziq, so sama dapat sama. Sama juga dapat. Kalau boleh simplifikan lagi lah. So ini tadi kalau awak gabung akan dapat 8 H2O. So kita tolak lah 12 dengan 8 sebab tu tinggal 4 H2O. So settle kat situ. So sekarang ni kita nak masuk berkenaan dengan stoikiometri. Start topik 1.3 tapi part terakhir untuk 1.3 lah, which is stoikiometri. Untuk stoikiometri ni kita nak study between reactant dengan produk. Ingat bila reactant dengan bila reactant dia react berkenaan dengan mol. Mol dengan mol react, bukan guna mass bukannya mass reactant react dengan mass. Bila reaction berlaku kita guna mol. So stoikiometri ni kita nak cari mol yang kita berminat. Tu dia kata stoikiometri can be used to calculate species we are interested during reaction. Contoh, tengok daripada equation kita tahu
Okey, untuk nak berlakunya reaction, awak perlukan 1 mol kalsium karbonat untuk dengan reaction dengan 2 mol HCl. Okey, awak perlukan 1 mol. Secara teori secara teori. Sebab kenapa secara teori? Sebab kita daripada balance equation. Sebab tu pentingnya balance equation. Supaya kita tahu berapa mol. So 1 mol kalsium karbonat react dengan 2 mol untuk hasilkan 1 mol kalsium klorid, 1 mol karbon dioksida dengan 1 mol air. So contohnya stoichiometry tu apa? Stoichiometry tu contoh kita nak tahu berapa berapa volume CO2 yang terhasil bila kita reaktkan sebanyak dalam eksperimen kita guna 0.2 mol je. So bila kita guna 0.2 mol, berapa volume gas CO2 yang terhasil? Tu antaranya lah. Ataupun soalan boleh bagi kita dah hasilkan contoh 50 ml volume of gas. Bila buat reaction, gas terhasil adalah untuk karbon dioksida adalah sebanyak 50 ml volume dia. So kalau macam tu, berapa mol HCl yang awak gunakan sebenarnya dalam reaction? So sebenarnya untuk stoichiometry, kita boleh cari produk. Daripada produk kita boleh cari reaktan, daripada reaktan kita boleh cari produk, ataupun daripada produk pun kita boleh cari produk juga. So bila kita hasilkan 50 ml punya volume CO2, berapa sebenarnya molariti kalsium klorid yang terhasil? Macam tu. So kita boleh cari produk-produk, reaktan produk ataupun produk reaktan. Vice versa. Tapi dengan syarat kita guna mol, dan dengan syarat balance equation awak kena tepatlah. Kena balance equation betul-betul. Kalau salah balance, nanti awak salah bila kita nak buat stoichiometry, iaitu nisbah. So nak buat nisbah terhadap stoichiometry, kita refer pada balance equation. Itu ayatnya lah. Kita 1 mol tadi react dengan 2 mol untuk reaktkan 1 mol. Untuk hasilkan 1 mol kalsium klorid, 1 mol karbon dioksida dengan 1 mol H2O. Itu adalah stoichiometry. So dalam stoichiometry, dalam kuliah itu saya terangkan juga, dia ada kena mengenai limiting reactant. Ingat balik pasal sandwich tu, siapa yang in the end of habis kita dah buat sandwich, siapa yang tinggal, siapa yang ada excess lagi. So untuk limiting reactant maksudnya adalah yang memang habis buat ataupun habis reaction dah tak ada. Ni yang consider. Contoh H2 adalah sebagai limiting reactant. Sebab kalau perasan habis eksperimen, warna biru tu memang semua dah jadi produk, tak ada yang tinggal pun. Tapi kalau untuk O2 ada yang excess. Itu untuk limiting reactant, which is completely consumed dalam reaction, dan dia yang menentukan berapa banyak produk yang terhasil. So untuk soalan stoichiometry, sekiranya soalan itu awak kena cari dulu lah soalan itu ada tak limiting reactant. Kenapa kena cari limiting reactant? Sebab dia yang menentukan produk. Semua orang kena ikut dia. Dia jadi leader. Semua orang kena ikut mol dia. Kalau tak, nanti salahlah awak punya mass ataupun produk yang awak nak cari tu. So to calculate amount of product, awak kena identify limiting reactant dan cari barulah boleh cari produk daripada limiting reactant. Okey tak? Dengan cepatnya saya bagi contoh soalan. Okey, kadang dalam soalan, macam mana kita nak tahu dia soalan tu berkenaan dengan limiting reactant? Nama pun reactant. Kita tengok pada reactant lah. Reactant awak ada NH, contoh yang ni ada NH3 dengan copper oxide. Macam nak tahu soalan tu berkenaan dengan limiting reactant? Soalan tu ada bagi 2 information ataupun 2 mass of reactant. Contoh dalam kes ni dia bagi 18 gram amonia dengan 90 gram copper oxide. Awak ada 2 reactant. Awak sekarang ni tak tahu siapa yang akan habis, siapa yang pula habis eksperimen, ada tinggal lagi, betul? Awak tak tahu lagi sebab tu soalan pun ada minta. Itu kita nak tahu kita boleh decide ataupun kita boleh tips dia macam ni kita nak dapat tahu. Tengok pada information dia bagi pada reactant lah.
Okay, contoh lain kadang-kadang soalan dia tak minta awak secara direct untuk cari limited return. Contoh nombor 7 ni tutorial daripada tutorial, saya ambil soalan tutorial. Kalau baca, try baca. Tiba-tiba soalan terus minta determine the mass of copper to nitrate form. Dan sekiranya form, ni peserta A tak apalah. Dia terus minta yang produk. Dia bagi, kalau baca betul-betul, dia ada bagi dua information. Allah. Dia ada bagi dua information untuk awak punya reaktan, betul? Dia kata 15.79 copper chloride is allowed to react. Copper chloride ni react dengan sodium nitrate. Awak ada dua reaktan kat sini. Bila ada dua reaktan, maksudnya awak tak tahu sekarang ni siapa yang limited reaktan. Awak nak ikut siapa? Awak nak ikut yang 15.79 punya mass ke ataupun nak ikut 20 gram? Sebab ni yang awak kena cari limiting reaktan juga. Even though soalan tak directly minta, tapi memang kena cari, itu termasuk dalam jawapan awak. So first kena cari limiting reaktan, barulah in the end awak boleh, kita boleh cari pasal produk pula. Even dalam soalan kalau baca dia tak ada kata macam yang soalan atas ni. Determine limited reaktan tak ada. So soalan dia boleh secara direct ni tak minta pun limited reaktan, tapi memang awak kena cari. Macam nak tahu soalan tu berkenaan dengan limiting reaktan, soalan tu ada bagi tu information untuk reaktan awak di mana awak kena pilih. Bila kena pilih tu maksudnya kenalah dapatkan limiting reaktan. Sama juga dengan kes soalan nombor 8. Soalan nombor 8 kalau baca, awak ada dua information of reaktan. 16.8 dengan 10 gram H2O. Ada dua reaktan. Tak tahu siapa yang limit. Aku nak ikut siapa ni? So bila fikir nak ikut siapa tu, maksudnya betul lah awak kena cari dulu siapa limiting reaktan. Okay, nak cari limiting reaktan. Okay, saya guna soalan ni. Soalan ni bukan soalan tutur Saya guna soalan lain lah. Okay. First thing, pastikan awak punya equation balance. Kenapa saya kata bagi tahu awal daripada tadi, balance equation is so important. Sekiranya awak punya balance equation salah, ada whole awak punya calculation pun akan salah. So sila make sure equation awak adalah balance. So memang kalau perasan dia dah balance kan lah untuk awak. Sila first, walaupun soalan tu dapat kasih balance ke, sila check balik betul ke dah balance. Kalau betul, okay, baru kita teruskan untuk nak cari limiting reaktan. Okay, so first, tadi awak ada dua, awak ada dua information berkenaan dengan reaktan 18 gram amonia dengan 90 gram copper oxide. Awak ada mass. So benda pertama sila keluarkanlah information seperti biasa. Ada 18 gram. Okay, awak ada mass amonia which is 18 gram. Lepas tu ada kat ujung mass copper oxide sebanyak 90 gram. Okay, daripada mass, ingat kita boleh kira apa? Kita boleh kira mol. Kita boleh kira mol. So kira lah mol. Okay, boleh kira mol 18. Saya terus bagi dia punya molar mass 17 gram per mol, akan dapat 1.0588 mol. Okay, yang soalan bagi juga, maksudnya yang awak ada sekarang ni, information adalah untuk, bukan mass, mol copper oxide 90 bahagi dengan molar mass dia 79.6. So akan dapatlah sebanyak ini mol. Okay, yang soalan bagi ni maksudnya yang awak ada kat tangan. Okay, untuk limiting reaktan, dia konsep dia kita kena tahu apa yang awak ada dengan awak perlukan. Okay, contohnya awak ada RM10 in your hand. Awak ada RM10 kat tangan. Awak ada available kat tangan awak RM10. Tapi awak nak beli barang. Barang tu harga dia RM50.
Okay, agak-agak awak perlukan lagi, maksudnya awak perlukan RM50 lah untuk nak beli barang tersebut. So kalau konsep macam tu, kat tangan awak tu cukup ke tak? Confirm dah tak cukup, betul? Meaning awak punya dekat tangan awak tu, yang awak punya available tu adalah limit. Sebab kenapa tak cukup? Tak cukup nak RM50. Ni konsepnya, di mana ini awak punya available yang awak ada. Kalau tak faham bagi tahu Saya cuba nak cari konsep yang paling senang kita nak tahu. Lepas tu saya tulis merah, yang awak ada available dekat tangan awak ada dua nilai. Okay, so nak cari yang needed, yang diperlukan berapa. Okay, untuk yang diperlukan, ikutlah kita nak jadi, awak nak kira mana satu yang needed, yang diperlukan. Contoh kita nak cari berapa NH3 yang sebenarnya awak perlukan. Adakah awak guna semua sekali 1.0588 ni? Confirm dah tak? So, benda pertama kita dapatkan daripada from equation. Daripada equation, awak guna 3 mol copper oxide untuk reaction dengan 2 mol NH3. Tapi dekat tangan awak sekarang ni, awak ada copper oxide awak sebanyak 1.1306 mol copper oxide. So sebenarnya berapa mol NH3 yang awak perlukan bila kita guna the whole 1.1306 mol ni? So berapa sebenarnya mol NH3? So boleh kira lah kat situ. Bagi 3 darab 2. Okay, so ini maknanya awak perlukan 0.7537 mol NH3 sahaja. So ini adalah yang needed, yang awak perlukan sebenarnya bila reaction tu nak berlaku, awak perlukan sebanyak 0.75 sahaja. Okay, comparekan yang awak ada dengan yang awak perlukan. Yang awak ada tu lebih, betul? Betul tak? Yang awak ada tu lebih. Yang awak perlukan tu sikit je. Maksudnya NH3 awak excess ke limit dalam kes ni? Excess. Kita dah tahu dah. So NH3 is excess reactant. Kenapa boleh excess reactant? Sorry. Ada lebih. Sebab ada lebih. Sorry. Ni dah bagi jawapan. Okay, kita kena bagi tahu dulu mol, awak punya mol available untuk NH3 lagi banyak daripada mol needed untuk NH3. Yang awak ada lagi banyak daripada yang diperlukan. Contoh tadi terbalik, awak ada RM50, barang yang awak nak beli tu RM10. Aku ada lebih lagi. So tu yang excess maksudnya. So maksudnya kita boleh tahu NH3 is excess reactant. Okay, tapi masalahnya soalan dia minta limiting reactant. Kalau dah NH3 limiting, confirm lah awak punya CO2 pula. CuO limiting. Limiting. Awak dah terangkan ni, dah bagi tahu NH3 excess. Last kali barulah bagi tahu, maksudnya bila NH3 excess, maksudnya CuO is limiting reactant. Okay, boleh? Ini kalau awak dapat excess. Okay, saya bagi contoh pula sekiranya macam mana pula awak dapat satu lagi pula contoh. Kalau contoh, sebab dia salah satu dia, awak tak payah buat 2 kali needed ni. Awak hanya buat sekali je needed. Ni kalau contoh awak punya reactant awak dapat excess. Kalau contoh yang satu lagi betul-betul dapat limiting, konsep sama tadi, cari mol. Tadi mol NH dapat 1.0588 mol. Mol CuO 1.1306 mol. Tadi kita habiskan CuO, copper oxide. Sekarang kita terbalik pula, kita try nak habiskan NH3 pula. So konsepnya daripada equation kita guna 2 mol NH3 untuk
reaction dengan 3 mol CuO. So kita habiskan 1.0588 mol NH3 pula. So ingat tadi ini adalah available. Ni available. Dan tulisnya available needed tu, sebab tu saya tulis merah tu memang kena tulis. Sebab kita nak tahu yang awak ada dengan awak perlukan. So bila kira ni untuk CuO 2/3 mol CuO, so akan dapat ni 1.5882 mol CuO. Ini yang needed untuk CuO. Okay, ni CuO needed. So kalau perasan kat sini pula, yang awak ada sikit daripada yang awak perlukan. Nampak perbezaannya? Bezakan. Yang awak ada sekarang ni sikit, yang awak perlukan banyak. Kalau macam tu awak punya jawapan, so mole available untuk CuO lagi sikit daripada mole available pula, mole needed untuk CuO. Lagi sikit lah, yang awak ada tu sikit daripada yang awak perlukan. Bermaksud teruslah betul CuO awak adalah limiting reactant. Boleh tak ni? Untuk needed ni guna salah satu je, tak payah cari dua-dua saya bagi contoh sekiranya macam ni kalau awak, sebab kita tak tahu, awak tadi saya tak tahu NH ke ataupun CuO yang limiting reactant. So saya ambil lah salah satu. So bila salah satu kita dapat access contohnya. So kita cerita dulu pasal access. In the end barulah kita bagi tahu satu dah access, satu lagi adalah limiting reactant. So untuk yang sekiranya awak dapat limiting reactant tak ada masalah lah. Bagi tahulah available sebenarnya lagi kecil daripada needed. So maksudnya betul lah CuO awak adalah limiting reactant. Bagi salah satu je cara, jangan kasih dua-dua, membazir waktu. Sebab in the end awak still akan dapat CuO awak sebagai limiting reactant. Itu yang soalan mahukan. Sekali sahaja untuk cari needed. Okay, boleh so far? Okay, boleh. Harapnya boleh lah. Okay, dah tahu soal nak jawab pun boleh. Okay, so barulah awak boleh teruskan untuk cari excess reactant. Dah tahu dah excess reactant berapa, and then mass of copper produced dengan syarat awak awak guna mol mol limiting reactant. Maksudnya kena guna mol available lah. Bila kita nak cari pasal produk, contoh saya tinggalkan access lah, access just tadi nanti tolak je lah. Sebab access tadi kita tolak je lah, yang available tolak dengan needed, dapatlah mol access. Daripada mol access boleh cari mass access. Okay, untuk nak cari mass copper kan produk kan. Okay, so untuk case ni ingat macam biasa mesti daripada equation awak tadi dah tahu, awak dah bagi tahu copper oxide awak adalah limiting reactant. So daripada equation 3 mol copper oxide dengan untuk hasilkan 3 mol copper, ratio dia sama. So meaning dia punya mol pun samalah. Tapi still kena buat cara macam ni ya, supaya inilah stoichiometry. Inilah konsep stoichiometrinya. Okay. Yang ni kalau perasan dia adalah 3 line, garis 3 line. So memang kena guna 3 line, bukannya equal, bukannya sama dengan, bukan. Kalau tak nak, kalau risau boleh gunalah nisbah tu pun boleh juga. So mol dah sama, terus dapat je lah mol sama, mol copper. Daripada mol boleh terus cari mass copper yang berapa, mass copper produce. Sebab tu pentingnya cari limiting reactant, sebab awak akan follow bila kita nak cari produk. Bila kita nak cari produk, bila cari produk, awak kena follow limiting reactant. Siapa yang limiting reactant tadi yang kita dah tentukan. Okay, so kalau tak ada masalah, nanti saya akan share video dan juga slide ni. Okay, try buat soalan tutorial nombor 3. Konsepnya sama. Dia dah bagi equation tapi dia tak balance lagi. So sudah balance kan? And then try cari limiting reactant. At least try limiting reactant pun dah cukup dah. Maksudnya dah terror dah tu.
Okay, and then kalau boleh teruskan lagi untuk dapatkan mass awak punya produk tu berapa. Okay, try buat nombor 3 je. Saya minta untuk nombor 3 je. So kalau tak ada apa nak tanya,